Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat jemaah surau Al-Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian. InsyaAllah pada subuh ni kita sambung semula kuliah tafsir Al-Quranul Karim. Dan spesial pada subuh ni insyaAllah kita mengkhatamkan suratu Al-Baqarah yang berjumlah sebanyak 286 ayat. Sesubuh ni insyaAllah kita akan bahaskan dua ayat yang terakhir kerana pada kuliah yang lepas kita dah sampai sehingga ayat 284. Ya, so hari ini insyaAllah kita sambung bermula dari ayat 285 dan ayat 286 sebagai penutup kepada suratu Al-Baqarah. Baik, sebelum kita membahaskan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni, saya nak sampaikan sedikit keutamaan kedua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, ya, sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Antara keutamaan dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a hataini al-ayataini min akhiri surati Al-Baqarah fi lailatin kafatahu." Ya, Nabi mengatakan siapa-siapa yang membaca dua ayat terakhir, ya, daripada surah Al-Baqarah fi lailatin, pada waktu malam. Maka ini sunnah kita baca pada waktu malam. Boleh kita baca sebelum tidur, ya. Kafatahu, maka kedua-dua ayat itu mencukupkannya. Ya. Tentang maksud mencukupkannya dekat sini, antara maknanya disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ada ulama berpendapat andai kata pada malam itu dia tak bangun sehingga kan tidak mengerjakan sembahyang tahajud, maka dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah ni telah mengcover salat tahajud dia. Ada juga yang berpendapat makna kafatahu, kedua-dua ayat ni akan mencukupkannya, iaitulah Allah Ta'ala akan memberi perlindungan kepada dia daripada segala mara bahaya yang boleh menimpa dia pada malam itu. Sedua ayat ini cukup menjadi pelindung bagi dia sehinggakanlah ke pagi hari. Ya, itu keutamaan yang pertama. Maka sangat digalakkan kita baca ini pada waktu malam. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, Rasulullah bersabda, "U'titu khawatima surati Al-Baqarah min kanzin tahtal arsh wa lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Nabi mengatakan, aku dikurniakan khawatim, penutup surah Al-Baqarah, min kanzin tahtal arsh, daripada perbendaharaan yang berada di bawah arasy Allah Ta'ala. Walam yu'tahunna nabiyyun qabli, dan tidak ada diberi seorang pun nabi sebelum aku ayat yang macam ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. So ini bahagian daripada Kanzur Rahman, ya. Kemudian keutamaan yang ketiga disebut dalam hadis Nabi SAW yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, bahawa surah Al-Fatihah dan dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah ni disebut dengan nuraini, dua cahaya, ya. Suatu ketika Nabi bersama-sama dengan malaikat Jibril, ya, idh sami'a daqidan fawqah, tiba-tiba terdengar suara yang sangat kuat daripada atas.
Farafa'a Jibrilu basarahu ila sama, maka Jibril pun melihat ke langit. Faqala, lalu Jibril bagi tahu kepada Nabi, hadza babun qad futiha minas sama ma futiha qattun. Suara yang tadi tu, kata Jibril kepada Nabi, ialah suara pintu langit yang baru sahaja dibuka pada hari ini dan belum pernah dibuka buat selama-lamanya. Fanazala minhu malak, dan turun malaikat daripada situ. Fa'atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat ni pun datang kepada Nabi, dan malaikat Jibril mengatakan, abshir binuraini qad utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Ya, sampaikanlah kepadanya binuraini, tentang dua cahaya yang telah diberikan kepada kamu dan yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum. Apa dia? Fatihatul Kitab wa khawatim surati Al-Baqarah, iaitulah suratu Al-Fatihah dan akhir daripada suratu Al-Baqarah. Ya. Baik, itu antara keutamaan dua ayat terakhir daripada suratu Al-Baqarah yang sangat baik untuk sama-sama kita amalkan dalam kehidupan kita, ya. Baik, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Yang bermaksud Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya dan juga orang-orang yang beriman. Baik. Ini adalah penutup kepada surah Al-Baqarah. Ya. Selepas Allah Ta'ala menjelaskan pelbagai hukum hakam, mulai daripada awal surah Al-Baqarah sehinggakanlah ke akhir surah Al-Baqarah ni, ada seperti perintah solat, ada zakat, ada puasa, ada qisas, ya, ada tentang diyat, ada tentang wasiat, ya, ada tentang perkahwinan, ada tentang sirah, ya, bahkan ada tentang perekonomian. Sangat banyak yang telah dibahaskan sebelumnya. Lalu Allah Ta'ala tutup surah Al-Baqarah ini dengan suatu pernyataan yang memuliakan Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Apa dia? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya daripada Allah, wal mu'minun, begitu juga orang-orang yang beriman. Artinya apa? Allah Ta'ala menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman daripada sahabat-sahabat Nabi pada ketika itu, ya, telah berjaya mengimani apa-apa yang telah Allah perintahkan, syariat-syariat yang telah Allah Ta'ala turunkan kepadanya. Bukan sekadar mengimaninya, malah mereka mengamalkannya. Kerana iman bukan sekadar kepercayaan, tetapi ia adalah kepercayaan yang diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, pada awal surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala menyebut 3 golongan manusia. Pertama, golongan orang beriman. Yang kedua, golongan kafir. Dan yang ketiga, golongan orang yang munafik. Ya. Pada akhir surah ini, Allah Ta'ala menyatakan, Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Hanya golongan orang-orang yang beriman sahaja yang berjaya. Hanya golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala sahaja yang selamat. Mereka sahaja yang betul, ya, di sisi Allah Ta'ala, kerana mereka mengimani syariat yang diturunkan Allah Ta'ala dengan keimanan yang sebenar-benarnya, hati mereka meyakini kebenarannya, lisan mereka mengikrarkannya, kemudian seluruh anggota tubuh badan mereka mengamalkan apa yang telah disyariatkan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ini satu pengakuan daripada Allah bahawa telah lulus keimanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman terhadap syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh indah surah Al-Baqarah ni ditutup Allah Ta'ala dengan ayat ni sebagai satu pujian Allah yang sangat agung kepada Nabi dan orang-orang yang beriman bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka telah berjaya mengamalkan, mengimani apa-apa yang telah Allah Ta'ala turunkan, ya. Moga-moga kita termasuk daripada kalangan orang-orang yang beriman yang Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, sehingga kan kita bukan sekadar melalui ayat demi ayat kita bahas Al-Baqarah ni, tetapi mestinya juga kita lalui dengan keimanan kita terhadap ayat-ayat tersebut, kita ikrarkan dengan lisan kita dan kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita, sehingga kan kita termasuk daripada kalangan orang-orang yang diakui oleh Allah Ta'ala kita betul-betul telah beriman kepada apa-apa yang telah diturunkan Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, seterusnya Allah Ta'ala mengatakan, ya, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Kullun, semuanya, ya, maksudnya orang-orang beriman, amana billah, beriman kepada Allah. Semua orang-orang beriman kepada Allah, ya. Mereka membenarkan sifat-sifat Allah Ta'ala, ya. Mereka menafikan tashbih, penyerupaan makhluk kepada Allah, wa tanzihuhu, dan mereka menyucikan Allah, amma la yaliku bi kibriyaihi, daripada sesuatu yang tidak layak akan kebesaran Allah Ta'ala, ya. Mereka imani Allah dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Wa malaikatihi, mereka juga beriman kepada malaikat-malaikat Allah, ya. Annahum ma'sumun, bahawa malaikat ni adalah hamba-hamba Allah Ta'ala yang suci. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, ya, tak pernah bermaksud kepada Allah dan sentiasa taat terhadap apa-apa sahaja yang Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka. Wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan Allah Ta'ala, ya. Ada yang perlu diimani secara ijmal, secara global sahaja, dan ada yang diimani secara terperinci. Orang beriman lulus semua mengimani ini. Wa rusulihi, dan mereka mengimani rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sahaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga rasul-rasul terdahulu yang telah diutus Allah Ta'ala kepada umat-umat terdahulu. Lalu kemudian Allah Ta'ala menyatakan, la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Mereka orang beriman tu berkata, kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain rasul-rasulnya. Maksudnya orang-orang beriman daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama generasi pertama dahulu, mereka tidak membeza-bezakan seorang pun di antara rasul-rasul Allah, ya. Semua diimani rasul-rasul Allah, semua dimuliakan, tidak dibeza-bezakan, ya. Ini berbeza dengan umat yang lain, misalnya daripada kalangan Yahudi dan Nasrani. Mereka mengimani sebahagian rasul, tetapi mereka ingkar kufur kepada sebahagiannya. Orang Yahudi, mereka beriman kepada Musa, tetapi mereka ingkar kepada Isa alaihi salatu wassalam. Orang Nasrani, mereka beriman kepada Musa dan mereka beriman kepada Isa, tetapi mereka mengingkari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala orang-orang yang beriman daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membeza-bezakan, maka kita beriman kepada Nabi Muhammad sebagaimana kita beriman kepada Isa, kepada Musa, pada Ibrahim, Ismail, Ishaq, dan seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Ta'ala yang lainnya. Mengapa kita mengimani mereka dan mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka? Ni nak menunjukkan bahawa agama Islam ni, syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW ni bukan perkara yang baru, bukan perkara yang berbeza dengan yang sebelum-sebelumnya. Ini adalah kelanjutan, ya. Ini adalah bahagian daripada
penerus syariat-syariat yang telah diturunkan Allah terhadap Rasul-Rasul yang terdahulu. Maka Islam mengakui semua Rasul-Rasul Allah, mengimani kitab-kitab yang diturunkan, kerana Islam yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah bahagian daripada Rasul-Rasul terdahulu juga, bahagian daripada kitab-kitab terdahulu juga. Maka kita prinsip tidak membezakan seorang pun di antara Rasul-Rasul Allah. Maka konsep kita orang Islam mengingkari seorang Rasul sama dengan mengingkari semua Rasul-Rasul Allah. Maka kita tak boleh membezakan, mengimani sebahagian dan mengingkari sebahagian, memuliakan sebahagian dan menghinakan sebahagian. Tidak boleh dalam Islam. Maka semua Nabi-Nabi dan Rasul Allah kita wajib muliakan dan kita wajib mengimani mereka sebagai orang-orang yang dipilih Allah Ta'ala untuk membawa risalah kepada umat manusia, ya. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka berkata kami dengar dan kami taat. Ini orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ketika mana datang kepada mereka syariat, mereka berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, ya. Jadi mereka menerima, ya, mendengar dekat sini bukan sekadar dengar dengan telinga maksudnya, tetapi mereka terima, ya, dan mereka taati dengan menjalankan apa yang diturunkan Allah itu. Begitulah ketaatan orang beriman. Jadi kalau datang kepada mereka syariat, mereka tak banyak bertanya, tak banyak mengkritik. Mereka hanya langsung mengatakan sami'na wa ata'na. Ini prinsip orang beriman. Kalau dia tahu itu datang daripada Allah dan Rasul, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ya. Berbeza dengan umat sebelum. Mereka apa mereka kata? Sami'na wa asayna, kami dengar tetapi kami bermaksiat, katanya. Ya. Mereka dengar dengan telinga mereka tetapi mereka tidak amalkan, mereka tidak praktikkan. Itu sama seperti mengingkari. Sekadar mendengar dengan telinga tetapi tidak dibuktikan dalam bentuk amal perbuatan, itu sebenarnya sama dengan mengingkari apa yang kita dengar. Orang beriman tak. Maka orang beriman, mereka tidak banyak bertanya kepada Rasulullah tentang sesuatu syariat yang Allah Ta'ala turunkan. Kalau mereka dah tahu itu datang daripada Allah dan Rasul, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Tak perlu memperdebatkan, tak perlu bertanya kenapa begini, kenapa begitu, tak. Ini berbeza dengan orang-orang Bani Israel yang banyak Allah Ta'ala cerita tentang mereka dalam surah Al-Baqarah ni. Bagaimana mereka degilnya, bagaimana mereka banyak bertanya. Sampai-sampai Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, wa inna ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Antara punca utama Allah Ta'ala membinasakan umat-umat sebelum kamu, kata Nabi, kerana mereka terlalu banyak bertanya dan mengingkari Nabi yang Allah Ta'ala utus kepada mereka. Mereka bertanya bukan kerana ingin tahu dari sesuatu yang mereka tidak tahu, tak. Mereka bertanya kerana ingin mengingkari syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah Allah rakamkan satu kisah yang dahulu kita telah pun bahaskan, ketika mana Allah Ta'ala perintahkan melalui Nabi Musa alaihi salatu wassalam supaya orang-orang Bani Israel menyembelih lembu. Namun mereka bertanya dengan pelbagai macam soalan, sehinggakan syariat itu, sehinggakan perintah itu begitu menyukarkan mereka kerana terlalu banyak bertanya. Ya, ini berbeza dengan prinsip orang-orang yang beriman. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Begitulah ketundukan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya. Kami pohon keampunan-Mu, hai Tuhan, dan kepadamu jualah tempat kami kembali. Ya. Selepas disebutkan waqalu sami'na wa ata'na, orang Islam, orang-orang beriman meminta keampunan kepada Allah. Ghufranak, ya, kami pohon keampunan-Mu, ya Allah. Mengapa? Kerana dalam kita menjalankan syariat Allah Ta'ala ada kadang-kadang kekurangan, ada kadang-kadang yang tidak sempurna, ada kesalahan. Maka kita mintakan kepada Allah Ta'ala supaya Allah beri kita keampunan,
kerana kita semua ni pasti akan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang menarik dekat sini, Allah Taala datangkan doa ni, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu selepas Allah menyatakan wa qalu sami'na wa ata'na. Ya. Maka Al-Imam Al-Alusi rahimahullah menyatakan ini menunjukkan kepada kita bahawa kalau kita nak doa kita diijabah Allah Taala, ya, maka kita mesti sami'na wa ata'na. Dengar dan taatlah apa-apa yang telah disyariatkan Allah Taala kepada kita. Kalau kita dah sami'na wa ata'na terhadap syariat Allah, maka insya-Allah doa-doa kita pun akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kita teruskan ayat 286, ayat yang terakhir, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Ya. Para ulama tafsir menjelaskan seperti Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ketika mana turun ayat 284 sebelum ni, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Jika kamu zahirkan apa yang ada di dalam dadamu ataupun kamu sembunyikan, yuhasibkum bihillah, Allah Ta'ala akan menghisab. Syaqqa dhalika 'alal muslimin, langsung dirasa berat oleh orang-orang beriman. Ya, risau mereka rasa berat Allah. Ya, yang dalam ni pun semua dihisab, kata mereka. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini untuk menenangkan hati mereka, ya. Ya, kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Walaupun Allah Ta'ala hisab semua, tetapi Allah Ta'ala tidak akan memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Allah Ta'ala tidak akan bebankan satu hukum hakam syariat kepada seseorang melainkan apa yang terdaya oleh dia. Ya. Maka dalam agama, ketika mana ada masyaqqah, ada kesukaran, mesti Allah Ta'ala sediakan rukhsah. Ada kemudahan. Itulah agama kita ni. Itulah agungnya agama Islam ni. Ya, agama Islam ni, dia agama yang bukan sekadar memerintahkan syariat-syariatnya kepada kita, tetapi Islam, dia memperhatikan bagaimana kondisi kita manusia ni, ya, yang menjalankan syariat Allah Ta'ala tu, ya. Sehingga kan Allah Ta'ala sebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Allah Ta'ala tidak akan bebani seseorang dengan hukum-hukum taklif melainkan sesuai dengan kemampuan dia, ya, atau yang terdaya oleh dia. Baik, dalam ayat yang lain dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala ada sebut, misalnya Allah Ta'ala sebut ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, ya. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang semakna dengan ini. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ia mendapat pahala kebaikan yang dia usahakan dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang dia usahakan, ya. Jadi masya-Allah, ini betapa hebatnya bahasa Quran, ya. Beza laha dan 'alaiha. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat, ya. Beza dia dekat sini hanya pada laha dan 'alaiha. Kalau laha, itu diartikan ia mendapat pahala. Kalau wa 'alaiha, itu menanggung dosa. Ya.
Maksud daripada ayat Allah Subhanahu wa taala ni ialah ketika mana seorang manusia melakukan perkara-perkara yang baik sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala syariatkan, maka dia akan mendapatkan pahala daripada situ. Dan ketika mana ia melakukan dosa, dia akan dapat dosa atas perbuatan yang ia lakukan. Ya. Jadi jika ia melakukan kebaikan, pahala untuk dia. Jika ia melakukan keburukan, dosanya juga dia tanggung sendiri. Ya. Baru kemudian surah Al-Baqarah ni ditutup Allah Ta'ala dengan doa. Ya. Pertama, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Mereka berdoa. Ya. Orang-orang yang beriman tu berdoa. Rabbana la tu'akhidna. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau mengirahkan kami salah. In nasina au akhtana. Jika kami lupa ataupun tersalah. Ya, ini doa orang beriman. La tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya, janganlah menjadikan kami termasuk daripada kalangan orang-orang yang salah, ya, ataupun berdosa. In nasina au akhtana, kalau kami terlupa dan tersalah. Ya, dua sifat yang melekat kepada kita manusia ni ialah kita tersalah dan terlupa. Ini kita tak dapat nafikan. Ya, kita pasti pernah jatuh kepada kesalahan dan pasti pernah lupa. Ya, seorang orang beriman berdoa kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah seksa kami, janganlah azab kami, janganlah timpakan kepada kami dosa in nasina au akhtana, kalau kami terlupa dan kami tersalah. Ya. Dan disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini keadaan yang kita diberi kemaafan. Ya. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Ya, Allah Ta'ala mengampuni umatku, ya, yang pertama al-khata', kalau dia tersalah, dia tak sengaja tapi dia tersalah. Ya, yang kedua wan nisyan, terlupa. Maka orang yang terlupa dimaafkan. Ni kita dekat bulan Ramadan. Ya, misalkan bulan Ramadan ada orang dia lupa sedang puasa, manalah tahu hari pertama kan, dia makan tengah hari, lupa. Adakah batal puasa? Tak batal, kecuali lah dia teruskan, dah ingat tapi dia teruskan, tanggunglah, teruskan je lah makan, dia kata itu batal lah. Tapi kalau terlupa tu tak batal. Mengapa? Allah Ta'ala ampunkan. Yang ketiga, wa mastukrihu alaih, sesuatu yang dipaksa dia daripada melakukannya. Dia sebenarnya tak nak melakukan, tapi dia dipaksa, diancam, kalau mungkin tak dia lakukan dia akan dibunuh. Itu pun diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dalam bahasa hadis yang lain disebut rufi'al aqlam, diangkat pena daripada menuliskan dosa atas tiga sebab tadi. Pertama, ia tersalah. Kedua, terlupa. Yang ketiga, apabila ia dipaksa. Ya. Baik, seterusnya, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang terdahulu daripada kami. Ya, kita mintakan kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala tidak bebankan kepada kita bebanan-bebanan yang berat. Ya, syariat-syariat yang berat. Ya, sebagaimana yang Allah Ta'ala bebankan kepada umat-umat terdahulu. Misalnya, daripada kalangan Bani Israel, kalau mereka hendak bertaubat saja, mesti dibunuh. Ya, kalau pakaian mereka terkena najis, mesti digunting, dibuang. Ya, kemudian kalau membayar zakat, mesti mengeluarkan 1/4 daripada harta milik mereka. Berat. Kita tak. Ya, Allah Ta'ala memberi kita syariat yang mudah. Maka Nabi mengatakan, bu'ithu bil hanafiyatis samhah. Kata Nabi, saya diutus membawa agama yang hanif, agama yang lurus, as-samhah, lagi mudah. Maka Alhamdulillah,
Allah Ta'ala beri kita kemudahan, ya. Allah tidak beri kita kesusahan dalam beragama, ya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak terdaya kami daripada memikulnya. Ya, kita berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala tidak memikulkan bebanan-bebanan yang berat kepada kita, seperti ujian-ujian dalam kehidupan yang kita tidak termampu untuk memikul bebanan berat tersebut, ya. Kemudian wa'fu 'anna waghfir lana warhamna, ya. Maafkanlah kami, ya, serta ampunkanlah dosa-dosa kami dan berilah rahmat kepada kami. Apa beza antara tiga doa ni? Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Ketiga-tiga doa ni, kata para ulama tafsir, wa'fu 'anna, maafkanlah kami, itu antara kita dengan Allah, supaya Allah Ta'ala maafkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Ya. Yang kedua, waghfir lana, secara bahasa kita sebut waghfir lana, ampunilah kami. Ya. Maghfirah itu artinya ditutup. Itu kata para ulama tafsir antara kita dengan sesama manusia, supaya Allah Ta'ala tutup kesalahan-kesalahan kita, kita sesama manusia, ya. Supaya Allah Ta'ala tidak nampakkan keaiban kita, ya, kepada sesama manusia. Yang ketiga, warhamna, dan rahmatilah kami, ini untuk masa hadapan, ya, supaya Allah Ta'ala beri kita rahmatnya, ya, pertolongannya, taufiknya, sehingga kan kita tidak jatuh kepada dosa, ya. Ini tentang tiga doa ni. Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan, ketika mana seseorang melakukan dosa, maka tiga perkara ini yang paling ia perlukan. Pertama, ia perlu mendapatkan kemaafan daripada Allah Ta'ala. Yang kedua, ia perlu meminta kepada Allah supaya Allah tutup keaibannya sehingga kan tidak diketahui oleh manusia. Yang ketiga, dia perlu mintakan rahmat kepada Allah supaya Allah bimbing dia masa hadapan, supaya tetap berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan tiga permintaan ni berhubung kait dengan tiga doa sebelum ni, ya. Doa sebelum ni, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, ya. Ini berkaitan. Baru datang wa'fu 'anna waghfir lana warhamna, ya. Apa hubung kait dia? Pertama, Allah Ta'ala sebut Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, wahai Tuhan kami, ya, janganlah seksa kami kerana kami terlupa dan tersalah. Bagaimana supaya Allah Ta'ala tidak seksa kita, tidak azab kita? Mesti Allah maafkan. Wa'fu 'anna, maka pasangan dia wa'fu 'anna, ya. Yang kedua, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladina min qablina, ya, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang terdahulu, ya. Apa pasangan dia? Waghfir lana, ya, ampuni Allah, maksudnya tutupi, sehingga kan kita tidak dijadikan Allah sebagaimana umat-umat terdahulu yang berat itu, ya. Kemudian yang ketiga, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi, Allah jangan bebankan kepada kami bebanan yang tak mampu kami memikulnya, maka warhamna, rahmati kami ya Allah. Ini pasangannya, ya. Jadi tiga doa sebelum ni dengan tiga doa wa'fu 'anna waghfir lana warhamna, ini kata para ulama tafsir saling berkait rapat, ya, seperti jawapan kepada masing-masing doa itu, ya. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Anta maulana, engkaulah penolong kami, ya. Engkaulah penolong kami, engkaulah penguasa kami ya Allah. Hanya kepadamu kami berserah diri ya Allah, ya. Engkaulah zat yang dimintai pertolongan ya Allah. Fansurna, maka tolonglah kami, 'alal qaumil kafirin, untuk mencapai kemenangan menghadapi orang-orang yang kafir, kerana salah satu yang menghalang agama ini menjadi tersebar luas adalah mereka orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bini'matihi tatimmus salihat, ya, dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah,
Ya, pada hari ini ya Allah Ta'ala telah beri kita rahmat, kita dapat selesaikan tafsir surah Al-Baqarah ya, selepas sekian lama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi satu saksi kebaikan nanti di hadapan Allah Jalla Jalaluh, bahawa semasa kita hidup dekat dunia ni kita pernah ya mengkhatamkan bersama-sama tafsir Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah, surah yang paling panjang dalam Al-Quranul Karim. Dan insya-Allah selepas ni kita akan masuk pula surah Ali Imran ya, yang mana surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran ni ya dua surah yang berpasangan nanti datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang-orang yang sentiasa membaca Al-Quran. Moga-moga Allah Ta'ala sentiasa kurniakan kepada kita taufik ya, petunjuk-petunjuk daripadanya, dan supaya kita sentiasa berada pada jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, sekadar tu saja kuliah kita pada subuh ni. Moga-moga bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehingga akan kita menjadi ahlul Quran dan menjadi ahlullah disebabkan kita bersama-sama Al-Quran. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.